Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke program kursus pensijilan tali pinggang kuning Lean Six Sigma. Kursus ini disampaikan dalam bahasa Melayu. Ini membuka peluang kepada semua peringkat dalam syarikat untuk mengambil bahagian untuk memperoleh pensijilan syarikat adalah dengan cara menduduki dan berjaya lulus melebihi 80% kuis rasmi. Jangan bimbang. Oleh kerana kita menjalankan kursus ini secara online, maka anda boleh mengulang kaji dan mengulangi video latihan dan melakukan kuis yang sama berulang kali, sehingga anda betul-betul faham. Inilah yang kita semua nak cari. Kenapa kami nak anda betul-betul faham? Ini adalah kerana, jika dan hanya jika kita semua mempunyai cara fikir dan kefahaman yang sama, barulah terbuka peluang untuk kita bersama-sama mengubah keadaan proses di tempat kerja kita ke arah yang lebih baik. Sila buka sedikit ruang dalam hati dan fikiran untuk belajar. Ini adalah kerana, jika anda tidak membuka hati dan fikiran, atau merasai telah cukup dengan apa yang anda ada, maka program ini akan menjadi sia-sia. Ingatlah, bahawa kita boleh merubah martabat diri kita, tempat kerja kita, dan juga keluarga kita, ke arah yang lebih baik, dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu yang baik, baiklah. Tanpa membuang masa lagi, kita mulakan sesi pembelajaran, iaitu pengenalan kepada Lean Six Sigma. Apakah Lean Six Sigma? Anda mungkin pernah dengar Lean Manufacturing, iaitu satu cara fikir dalam pembuatan tanpa pembaziran. Ia adalah kaedah yang berasal daripada operasi terbaik di syarikat Toyota. Lean adalah aktiviti penyingkiran segala kerja yang tidak mempunyai nilai tambah dari sudut pandangan pelanggan di dalam aktiviti pengeluaran dan transaksi jualan. Manakala, Six Sigma pula, ianya ditulis sebagai nombor 6 dan simbol Sigma. Six Sigma pula adalah cara kerja menggunakan kaedah statistik. Cara ini adalah untuk mengurangkan variasi, iaitu perbezaan, dan menghapuskan kerosakan di dalam aktiviti pengeluaran dan transaksi jualan. Maka, penggabungan dua cara pemikiran yang utama dalam bidang pengeluaran ini dinamakan Lean Six Sigma. Lean Six Sigma merupakan cara kerja yang fokus kepada penyingkiran pembaziran, pembaikan berterusan, pengurangan kitaran masa. Ini merujuk kepada cycle time. Dan akhir sekali, nilai kepada pelanggan. Dalam gambar rajah ini menunjukkan, cara fikir Lean ialah membuang apa-apa yang tiada nilai kepada pelanggan. Dengan pemikiran sebegini, kita hendak mencapai penghasilan yang lebih tinggi dari segi output dengan kurang, iaitu tanpa pembaziran, tiada nilai tambah, tiada masa kerja tambahan atau downtime, dengan cara kerja yang lebih baik. Dalam pelaksanaan pengeluaran terdapat beberapa kategori proses. Kita meletakkan kategori proses tersebut di dalam kotak berwarna merah, hijau dan kelabu. Kotak merah ini bermaksud proses yang tiada nilai tambah. Kotak hijau bermaksud proses yang ada nilai tambah. Di sini, pelanggan sanggup membayar untuk proses ini. Langkah tersebut dilakukan dengan betul pada kali pertama. Maksudnya, dari seawal penciptaan proses tersebut, apa nilai tambah dan apa yang tiada nilai tambah, ianya telah diperjelaskan pada bila-bila masa. Jika berlaku aktiviti tiada nilai tambah di dalam proses, maka ia adalah pembaziran. Tidak ada gunanya mengadakan suatu aktiviti yang tiada menambah nilai. Adalah penting untuk anda melihatnya, mengurangkannya atau menghapuskan ia sepenuhnya. Walaupun begitu, masih ada satu kotak lagi, iaitu tiada nilai tambah bagi jualan atau perniagaan. Ianya adalah proses yang perlu dilakukan walaupun tiada nilai tambah, kerana komitmen kepada pelanggan. Baiklah. Aktiviti tiada nilai tambah di dalam proses adalah pembaziran. Sekarang kita belajar, ada 7 jenis punca pembaziran mengikut Toyota. Ia adalah seperti berikut. 1. Pengangkutan. Contohnya mengangkut produk yang sebenarnya tidak diperlukan dalam melaksanakan proses pengeluaran. 2. Inventory. Ia adalah semua stok bahan, stok di proses, termasuklah produk siap yang belum dipasarkan. 3. Pergerakan. Pekerja atau mesin yang bergerak atau berjalan melebihi keperluan dalam proses pembuatan. 4. Menunggu untuk melakukan kerja seterusnya. 5. Pengeluaran berlebihan, pengeluaran yang melebihi permintaan. 6. Proses berlebihan, berlaku disebabkan oleh kelemahan alatan atau rekaan proses. 7. Defect, usaha untuk mengasingkan, memeriksa dan membaiki kerosakan atau kecacatan. Dalam Six Sigma, kita membangunkan proses. Kita hendak menjawab soalan, bolehkah saya bergantung pada proses ini untuk menghasilkan part yang baik? Selepas itu kita mengukurnya, untuk menyiasat apakah keupayaan proses tersebut, maka kita pun menyiasat secara statistik. Dalam bidang statistik, ada 2 cara menterjemah keupayaan proses tersebut. Ia dinamakan 1. Ketepatan dan 2. Kejituan. Sebagai contoh, kita ada keputusan 3 orang pemanah yang berbeza.
Ini menggambarkan keadaan tiga proses. Hasil panahan orang yang pertama, jitu tetapi tidak tepat. Jitu kerana semua sasarannya terkumpul berhampiran antara satu sama lain. Tetapi ketepatannya di luar sasaran. Hasil panahan orang yang kedua pula, tidak jitu dan tidak tepat. Tidak jitu kerana semua sasarannya berselirakan antara satu sama lain. Ketepatannya pula masih di luar sasaran. Banyak variasi di dalam proses panahan tersebut. Hasil panahan orang yang ketiga pula, jitu dan tepat. Jitu kerana semua sasarannya terkumpul berhampiran antara satu sama lain. Ketepatannya di dalam sasaran. Proses yang sempurna. Inilah yang kita semua hendak. Kita hendak membicarakan dan menentukan apa yang kritikal kepada kualiti. Ini dinamakan variasi dalam proses. Metodologi Six Sigma bertujuan untuk menghapuskan semua variasi dalam sesuatu proses. Bila tiada variasi, bermakna output proses akan kekal berterusan tanpa mengira input. Ideanya ialah proses tanpa variasi semestinya merupakan proses tanpa kecacatan. Untuk itu, kita melakukan kaedah statistik iaitu persempelan. Persempelan ialah proses yang membolehkan maklumat dikumpul daripada sebilangan kecil proses yang dikaji, dan kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan tentang keupayaan proses tersebut dalam populasi yang lebih luas. Maklumat daripada sampel pada satu masa adalah maklumat jangka masa pendek. Sampel yang pelbagai, disatukan dalam proses jangka panjang, menjadikan ia sekumpulan maklumat jangka masa panjang yang menyamai populasi yang ingin dikaji. Sigma ialah istilah statistik untuk mengukur variasi proses daripada sasarannya. Six Sigma berasal daripada lengkung loceng yang digunakan dalam statistik, di mana satu sigma melambangkan suatu variasi proses. Jika kita menambah baik proses untuk mempunyai lebih banyak sigma, lengkung akan menjadi lebih nipis. Dalam graf contoh ini, dua garis menegak adalah jangkaan pelanggan. Untuk satu sigma, 31% sahaja hasil. Selebihnya 69% adalah defek atau kecacatan. Jika semakin banyak sigma, semakin kurang defek berlaku, jika proses itu mempunyai 6 sigma. Kadar kecacatan diklasifikasikan sebagai sangat rendah, iaitu hanya akan mempunyai 3.4 kecacatan setiap juta. Apabila proses di-kaizen sehingga mencapai 6 sigma, maka faedahnya adalah 1. Mengurangkan waktu proses. 2. Mengurangkan kerosakan sebanyak 99.9997%. 3. Mengurangkan variasi proses. Terima kasih kepada cara pemikiran Lean Six Sigma, perlaksanaannya boleh mengekalkan kesetiaan pelanggan dan menambah baik moral pekerja. Maka kita mulakan perjalanan program ini dengan belajar lebih lanjut. Dalam program ini, kita akan belajar metodologi DMAIC, disebut DMIC. Ia adalah akronim untuk define, tentukan. Measure, ukuran. Analyze, analisis. Improve, tambah baik. Dan control, kawalan. Kitaran penambahbaikan DMIC ialah alat teras yang digunakan untuk memacu projek Six Sigma. Sekarang kita nak belajar lebih lanjut metodologi DMIC dalam fasa define, tentukan. Kita akan mengenal pasti masalah. Seterusnya mencari peluang untuk tambah baik proses. Dalam fasa measure atau ukuran pula, kita menilai proses yang sebenar. Contoh data yang akan dikumpul adalah berapa output atau keluaran sehari, kitaran masa proses atau cycle time, maklumat kerosakan, dan sebagainya. Di fasa analyze, analisis, analisa dijalankan ke atas proses tersebut bagi mendapatkan apakah punca kerosakan dan variasi. Seterusnya, dalam fasa improve, fasa tambah baik, kita melakukan perubahan pada proses pembuatan. Pastikan setiap kelemahan diambil kira, dan di fasa akhir kontrol, kawalan, kita membuat pelarasan untuk mengawal proses baru dan prestasinya di masa depan. Inilah keseluruhan metodologi DMIC dalam Lean Six Sigma. Jadi telah diterangkan penggabungan dua cara pemikiran yang utama dalam bidang pengeluaran menghasilkan Lean Six Sigma, maka hasilnya, sekiranya dipraktiskan dengan disiplin, kaedah yang betul serta istiqamah, adalah 1. Penyingkiran masalah. 2. Penyingkiran ketidakcekapan dan pembaziran. 3. Menambah baik kondisi kerja. 4. Keperluan pelanggan ditambah baik. Sebagai penuntut ilmu dalam peringkat tali pinggang kuning, anda akan memahami rangka kerja, metodologi dan alatan Lean Six Sigma. Ia bukan sahaja berguna untuk operasi syarikat tetapi juga untuk kerjaya profesional anda. Kursus dalam talian selanjutnya disediakan untuk membimbing anda tentang cara mengintegrasikan metodologi Six Sigma untuk penambahbaikan operasi. Sila berikan sepenuh kerjasama dan tumpuan. Bilakah waktu untuk menggunakan Lean Six Sigma? Kita gunakan ia apabila masalah berkait dengan proses jualan, proses yang berjalan secara berterusan, masalah yang tidak mempunyai solusi pembaikan, punca masalah yang tidak atau belum dikenal pasti, dan akhir sekali bila maklumat berkaitan tersedia. Tahniah!
Anda telah sampai di penghujung kursus pertama dalam program tali pinggang kuning ini, tidak terlalu sukar bukan? Hanya perlukan sedikit tumpuan dan ulangan untuk memahaminya. Di kursus ini Anda telah pelajari 1. Konsep Lean, kebaikan dan cara kerja yang diguna pakai di dalam aktiviti Lean. 2. Konsep Six Sigma dan kebaikannya kepada operasi organisasi. 3. Lean Six Sigma adalah aktiviti berpandukan maklumat sepenuhnya dan efektif dalam penambahbaikan proses perniagaan. 4. Konsep penambahbaikan menggunakan kitaran dimik dan tujuan setiap fasa. 5. Peranan tanggungjawab berkaitan Lean Six Sigma. 6. Apakah kriteria yang perlu untuk menggunakan aplikasi Lean Six Sigma? Sekiranya ada mana-mana bahagian yang anda tidak faham, boleh ulang semula video ini. Seterusnya, sila jawab semua soalan kuis dalam link yang disediakan dalam Google Classroom. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera.